Nak sangat kita perah binatang, tapi takut-takut kita tak boleh cara boleh. Sebab tu kita tak perah. Boleh pahala. Tak payah pahala. Tak perah pun boleh pahala. Tapi sebab kita tak perah tu sebab kita takut kita tidak dapat jaga dengan baik. Tak ada kesian belah kita terhadap binatang. Boleh pahala dah. Tak mesti perah. Kalau tak perah pun boleh. Ini mana masalah sikap itu. Jiwa tu. Jadi kesian belah kepada orang dan binatang. Jangan kita ingat binatang-binatang itu pun terutama binatang-binatang yang tidak mengganggu kita lah. Binatang yang tidak merosakkan tanaman ataupun harta benda kita, itu ini yang dimaksudkan binatang ni, binatang-binatang ternakan kita kata. Adapun binatang macam yang mengganggu tu tak apa, ada dalam hadis yang lain dibenarkan kita membunuhnya, seperti tikus ke apa tu semua tu. Ini binatang hak lain. Apabila sebut tentang binatang ni, anak teringat sama. Semasa anak budak-budak dulu duduk di India dulu. Di kampung, teringat sama. Sedih sampai sekarang ni kita semakin tua semakin sedih berasa. Pelik sungguh. Pelik sungguh kadang-kadang. Masa kita budak-budak dulu kita berasa tak sedap gitu je lah. Tapi kita bila kita tua kita mungkin semakin terasa sedih. Dan kita heran dengan sikap manusia ni, pelik sungguh manusia. Dia kereta lembu, kereta kubah banyak kalau kampung-kampung sana. Lembu tu dia anggap sebagai Tuhan oleh orang Hindu. Tapi nyebah lembu tu tak tahu Tuhan kepada dia. Tuhan pasal mana? Hak tu hak heran, hak tu sah. Hak heran nyebah lembu tu, nyemaki lembu tu. Padahal dia Hindu. Dia tu Hindu. Kalau kata hak tidak Hindu, nak sabah lah. Kalau kata kalau orang Islam nak sabah muka sembelih kita kata. Tu pun orang Islam tak boleh nak sembelih, tak boleh. Mati gitu je lembu. Tapi nyebahannya bila apa ni lah bawa kereta lembu ni. Bawa muatan tak padan dengan ring tu. Hak tu yang kesian tu. Pernah ni lah cerita. Pernah anda tengok dekat satu kilang tebu, kilang gula ni. Orang bawa tebu. Bawa tebu tu jujuk bawa tu. Dengan ni lah kereta kubah, kereta lembu. Jadi licin dah jalan tu, licin kalau hujan ke apa, licin jalan berselu. Jadi kubah tu jatuh, dia tak pecah, dia bahan tu punya bahan tu sampai boih mula. Tu yang sedih. Sampai tubik air mata kubah tu pun tubik air mata. Mana kita duduk tengok, nak lagu mana? Tak boleh nak apa, benda ni berlaku tiap-tiap hari. Berlaku tiap-tiap hari. Jadinya pukul tu ada sampai hak mampus pun ada. Sampai pasal tak sedar baru berhenti. Nak suruh bangun lagu mana kita kata. Tapi kubah-kubah tu pun gagah-gagah. Walau bagaimanapun begitulah caranya. Benda yang kita tidak dapat lihat lah di sini. Pengalaman tu tak dapat lihat di sini. Jadi kalau ada benda-benda macam ni, dia mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala juga ni. Hak lagu ni keadaan lagu ni. Kesian belah kepada manusia dan kesian belah kepada binatang. Mana semua pelaga lembu. Tempat kita ni zaman dulu ada pelaga lembu, pelaga kubah, pelaga ayam. Sampai sekarang ni pun ada lagi. Sampai timbul penyakit ni semua burung ke apa ni, puncanya pada waktu. Tak kesian belah kepada binatang. Akhirnya susah kita juga. Seterusnya dia cerita ni, kami pergi kepada Nabi SAW. Kata dia ketika itu kami muda-muda dan sebaya umurnya. Duduk 20 malam 20 hari lah kita kata. Lepas pada tu Nabi SAW ni dia tengok pada kami, dia pandai tengok. Dia tengok kami ni sudah rindu kepada ahli keluarga. Dia tanyalah kami tinggal ni rumah ni siapa dia tinggal. Ni mari berapa orang, berapa beradik. Dia tanya khabar lah. Dia tanya khabar, tinggal siapa dia di rumah. Begitulah keadaan.
Kami pun ceritalah kepada dia. Dia ni seorang yang yang lembut hati, seorang yang penyayang orang ni. Faqala irji'u ila ahlikum, dia kata baliklah kepada ahli keluarga kamu, ajarlah mereka, suruhlah mereka dengan apa-apa yang patut disuruhlah. Dan kamu sembahyanglah seperti mana kamu telah melihat aku bersembahyang. Lagu itulah sembahyang, lagu itulah. Bila sampai waktu sembahyang, dia rayak gini. Ini mana kesian belah kepada manusia ni duduk mana? Satu, Nabi SAW itu raqiqan, seorang yang halus budinya, dan seorang yang lembut, raqiq itu boleh juga, rahiman, dan seorang yang penyayang. Penyayang itu makna dia itu satu. Yang keduanya, dia reti tengok orang ni rindu, teringat ke rumah, dia reti tengok, dia kesian lah tu kepada orang tu. Kira-kiranya dapat ke 20 hari nak boleh banyak mana ilmu, tapi dah tengok ni kesian, ni nampak teringat ke rumah ni, gini dah balik lah, gitu. Situlah hendaknya, iaitu Nabi ni ada sifat kesian belah, simpati kepada orang. Kemudian dalam hadis ni hanya kesian belah kepada orang saja, kita nampak kepada binatang itu tak ada. Dia nak ceritanya Nabi SAW ni sifat kesian belah dia tu bukan kepada orang saja lah, kepada binatang pun begitulah, dan orang lain pun yang sempurnanya lagu itulah. Tapi dalam riwayat yang kedua ada berkenaan dengan binatang tu, kesian belah kepada binatang. Dulu kita sudah jumpa ada seorang perempuan, dan perempuan tu pula perempuan penzina pula tu dulu. Hak ni orang lelaki pula. Ini cerita lain, boleh jadi dalam dunia ni, muka lama dunia ni, yang ada lah peristiwa ni berlaku. Ni orang lelaki pula, waktu orang perempuan. Dia lalu dekat satu jalan tu, dahaga benar dia turun dalam telaga, minum air, lepas tu naik tengok tu ada anjing ini mana kira-kiranya orang tak cara lah, binatang yang dihina, kita kata dihalau. Tapi walaupun begitu, dia ni ada kesian belah kepada binatang. Turun balik, binatang tu pasal tidak berdaya, dia duduk makan tanah kok basah, isak air lah maksudnya, kira-kiranya pasal dahaga sangat. Orang tu pun turun, dia kata supaya aku juga dia pun ambil tu, kekeh dengan mulut dia, khuf dia tu nak naik ni payah ni, tu nak pegang dua belah tangan. Mana nak cerita, sebab tu kekeh dengan mulut tu, khuf tu, bubuh air dalam khuf tu kekeh, lepas tu pegang nak naik ni. Sebab tu ya anjing tu tidak turun, walaupun tahu ada telaga, payah. Jadi bila dia naik bagi minum kepada anjing tu, Allah Subhanahu Wa Taala kenal ke dia tu, perbuatan dia tu kesian belah kepada binatang. Apatah lagi binatang-binatang lain yang tidak dihina. Kalau anjing ni dalam peribahasa mana pun disebut hina anjing ni. Walaupun begitu, setara ni Allah SWT tak beri buat nyaya kepada binatang, tak beri. Apatah lagi binatang-binatang lain. Allah mengampunkan orang tu, mengampunkan dosa dia. Kerana apa? Kerana kesian belah dia tu. Sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, kita dapat pahala juga kah kerana binatang? Ada pahala juga kepada binatang tu untuk kita? Nabi SAW kata, ada pahala pada setiap pada kita cara fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun, yani fi ihsani kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. Mana pada berbuat baik terhadap setiap binatang, setiap yang bernyawa itu ada pahala, mana kita dapat pahala. Tak kira lah dia binatang ke apa-apa, tak kira, bukan orang saja, ni pun hidupan juga. Kalau kita boleh bagilah, kalau kita boleh bagi. Tapi tak usah lah pula kita duduk fikir nak beri makan kau cacing kau. Waktu dia boleh cari makan sendiri, waktu tu nak beri makan kau cacing kau ulat, jenuh lagu tu, tak boleh, tak ada nak cara kau tu, kira-kiranya tak ada nak cara kau tu.